Menjadikan kesusahan hidup sebagai penguat semangat untuk terus berjaya. Terpaksa melakukan pelbagai pekerjaan sambilan termasuk menjadi security guard demi mencari wang bagi menyara diri ketika menyambung pelajaran di universiti. Pemuda berusia 26 tahun bernama Muhammad Syarul Nazmi Zakaria berkongsi cerita di sebalik kepayahan yang dilaluinya sehingga berjaya. So jom kita tanya, kenapa agaknya Syah sanggup buat banyak pekerjaan? So, background. Saya ada 5 orang adik-beradik dan saya nombor 4. 3 orang atas saya abang dan 1 adik perempuan. So, ayah saya memang dah meninggal dunia sejak saya umur 6 tahun pada tahun 2002. So memang dari kecil lagi masalah kewangan tu memang takkan lari daripada hidup kita orang lah. Jadi mak saya pun tak bekerja. Dia hanya pada awal ayah saya meninggal dulu, dia akan ambil upah menjahit, upah mengasuh budak-budak. Jadi dia tak pernah ada kerja yang tetap. Sepanjang tempoh dah 20 tahun ayah saya meninggal ni, dia memang tak ada kerja tetap. Dia hanya mengambil upah-upah yang macam jahit dan ke mengasuh budak tu, dan juga hasil pencen daripada arwah ayah saya lah. Jadi bila belajar, saya tak ada rasa untuk minta duit dekat mak dan menyusahkan mak. Jadi untuk minta dia tu, saya rasa selagi saya boleh kerja, selagi anggota badan saya penuh, saya ada tangan kaki cukup, saya rasa lebih baik saya kerja sendiri dan cari duit sendiri. Usaha untuk macam mana untuk menampung saya punya dalam pembelajaran, daripada saya minta tolong mak saya lah, sebab dia pun ada komitmen yang lain dan juga saya ada adik-beradik yang lain. So tapi adik-beradik saya yang lain juga sangat-sangat membantu pada waktu saya belajar. Tetapi saya lebih suka untuk tak cerita kepada diorang. So kadang-kadang macam waktu saya kerja security guard pun, mak saya dengan abang saya terkejut. Bila saya dah kerja security guard baru diorang tahu. So saya tak rasa itu menjadi satu masalah lah, sebab lagi satu saya anak lelaki kan. So selagi boleh jaga diri, selagi kerja tu tak membahayakan, then okey je. Kerja yang aku buat yang betul-betul lama, sales promoter. Jadi pembantu sales kat kedai retail lah. So kalau kerja-kerja yang lain yang saya buat, contohnya seperti security guard. Kerja security guard tu saya buat masa cuti semester yang panjang sikit lah. Cuti semester 2 bulan. Tak ajar tuition ke, jadi bagi driver dekat kelab golf ke. Itu kalau ada kekosongan, dia diperlukan pada event-event tertentu je, pada waktu-waktu yang tertentu. Contohnya kalau macam meniaga air tu bulan puasa di Bazar Ramadan dekat Shah Alam. Saya pernah juga bekerja di kilang di Zalora. Pendapatan dia sebulan boleh dapat dalam 1,008. So bagi saya sebagai seorang pelajar waktu tu, bagi saya 1,008 tu lebih daripada cukup lah. Tu waktu belajar di Unisal tu lah saya melakukan macam-macam kerja part time tu lah. So sekarang saya bekerja sebuah syarikat oil and gas di Kuala Lumpur. Saya dah kerja dekat situ, saya dah berkhidmat. Bulan 2 tahun ni dah masuk 2 tahun. Dari segi life memang berbeza lah. Ayat ni klise sikit lah, tapi memang betul pun. Bila orang cakap biar bersusah-susah dahulu, lepas tu bersenang-senang kemudian. Sebab bagi saya, lebih baik saya susah sekarang, lepas tu saya dapat keputusan yang baik, saya dapat survive dan dapatkan ijazah saya, dapat pekerjaan yang baik, and then lepas tu boleh enjoy daripada sekarang masa belajar saya susah, and then saya teruskan enjoy juga, tak fikir masa depan. Lepas tu nanti masa depan pun akan, bukan nak kata hancur lah, masa depan pun akan tak stabil dan tak terjamin lah. Saya macam mana salah satu sebab utama memang perlukan duit lah. Tapi orang cakap boleh je kerja lain, boleh je kerja tempat lain, kenapa nak pilih security guard?
salah satu sebab yang lain juga dari segi nak menimba pengalaman lah, dan juga nak mencabar diri sendiri. Sebab setengah anak muda dia memang akan pandang rendah terhadap pekerjaan security guard ni, yang diorang rasa hanya orang-orang tua, hanya orang-orang yang macam sudah tak ada pekerjaan, dia boleh kerja security guard ni. Tapi bagi saya bukan senang. Bila saya dah bekerja sebagai security guard ni, saya rasa benda ni bukan mudah lah. So benda ni bukan mudah dan sangat-sangat mencabar. Selama ni kita ingat security guard ni hanya marah-marah orang, hanya menjaga pos-pos yang dijaga. Tapi bagi saya tak, pekerjaan security guard ni lebih daripada tu. So mungkin Syah pernah tak mengeluh ataupun mengadu dekat mak tentang situasi yang Syah hadapi, ataupun macam tanya mak ke macam mana? Ada, tapi saya tidak ceritakan dengan lebih details lah. Saya mungkin akan mengeluh sebab saya rasa saya perlukan moral support. Bukan saya rasa saya perlukan sokongan dari segi duit. So, kalau saya bercerita dengan mak saya tu adalah disebabkan saya perlukan sokongan dari segi moral dan bagi semangat. Tapi kalau untuk cerita lebih details tentang betul-betul kita punya stres, kita punya tekanan, saya rasa tak. Mak saya selalu pesan yang supaya belajar sungguh-sungguh. Jadi walaupun saya kerja part time, saya cari duit untuk tampung pembelajaran, tapi saya tetap tak nak saya punya fokus, saya tak nak lari fokus daripada saya punya tujuan utama, iaitu untuk belajar lah. Tujuan saya belajar ni pun sebab mak juga, sebab saya nak tolong mak saya juga. Okay, so mungkin sekarang ni Syah dah kahwin ke ataupun dah berumah sendiri ke, macam mana? Oh tak, sekarang saya belum berkahwin. Sekarang saya tinggal dengan keluarga, dengan mak dan juga adik perempuan saya. Jadi untuk saya rasa saya keluar daripada rumah tu, saya rasa tak perlu kot, sebab saya rasa sekarang saya lah macam yang patut jadi ketua keluarga dalam rumah tu. Untuk berkahwin tu saya rasa biar saya bahagikan mak saya dululah. Sebab saya rasa sangat tidak adil dan tidak wajar untuk saya terus berkahwin selepas mendapat kerja, sebab mak pun dah jaga kita daripada kecil, dah bagi education, dah bagi belajar tinggi-tinggi, dah bagi kesenangan. Lepas tu bila kita dah dapat kerja yang baik, kita terus berkahwin dan berpindah. Saya rasa biar saya balas jasa mak saya dululah. Nasihat saya untuk anak-anak muda kat luar sana, jangan memilih pekerjaan. Asalkan kita ada duit sendiri, kita ada pendapatan sendiri, lagi kita tak boleh susahkan parents ataupun family. Kalau nak cakap dari segi pemilihan kerja ni, saya rasa ada kerja yang tak susah, tak ada kerja yang ada cabaran. Kalau kita kerja sebagai tukang kutip sampah sekalipun, kita mesti nak jadi tukang kutip sampah yang terbaik. Kita jadi cleaner pun, kita mesti nak jadi cleaner yang terbaik. Sebab kalau kita betul-betul buat kerja sungguh-sungguh dalam pekerjaan tersebut, insyaAllah berkat tu datang dan juga rezeki-rezeki yang lebih besar akan datang pada masa hadapan.